Dia tegur muslimin dan muslimat, tapi dah terikat pada teks. Nak macam mana kalau sekalian? Tajuk teks khutbah kita di teks raya, jagalah keselamatan di Aidilfitri dan sekalian. Itu khutbah dan sekalian. Jadi azab tak diterangkan kepada masyarakat hingga orang Islam tak sedar tema mereka mengapa dipilih perang azab. Sebab Islam, kata ulama sirah, akan tu dikepung, dihambat, dikekang oleh musuh-musuh Islam sampai hari kiamat. Sebab itu tanggungjawab perjuangan, tanggungjawab jihad ini berterusan sehingga hari kiamat. Sabda Nabi, al-jihadu madin ila yaumil kiamat. Jihad, perjuangan itu berterusan sehingga hari kiamat. Dan sekalian baik. Jadi muslimin dan muslimat, Syawal, peristiwa Hunain yang kita baca ayat tadi, di mana nak bercerita pasal perang Hunain, dia rentetan sambungan daripada Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah yang telah kita sentuh pada forum pada Ramadan yang lepas. Kata sekalian, peristiwa pembukaan kota Mekah pada 10 Ramadan telah panjang Nabi keluar daripada Madinah akibat daripada kerajaan kafir Mekah mencabuli perjanjian Hudaybiyah. Kata sekalian, di mana tuan-tuan Nabi gerakkan 10,000 orang tentera Islam dalam keadaan tentera Islam tak diberitahu ke mana hala tuju gerakan mereka ni. Sebab apa? Sebab sebahagian tentera Islam ke golongan muhajirin, mereka ni orang-orang Mekah, takut bocor maklumat, takut bocor rahsia. Itu pun tuan-tuan sekalian, ada usaha dibuat untuk bocorkan maklumat oleh seorang sahabat nama dia Hatib Ibn Balta'ah. Tuan-tuan sekalian, ini kisah besar lah, kita sebut orang yang lepas, di mana Nabi buat pendekatan strategi pasal siap tentera pasang tidung dengan Nabi, dan akhirnya orang Mekah mereka takut, Allah campak rasa gerun, mereka tak jadi lawan tentera Islam. Akhirnya Mekah berjaya tawaf pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijrah. Tuan-tuan sekalian, muslimin dan muslimat sekalian, kalahnya kota Mekah ini, Abu Sufyan telah memeluk agama Islam, berbondong-bondong pengikut dia, rakyat dia memeluk agama Islam. Sebagaimana kita baca Al-Quran, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu kisah pembukaan kota Mekah, berbondong-bondong mereka masuk dalam agama Allah. Tuan-tuan sekalian, kesan daripada kejahatan kota Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam memulakan dengan tongkat Nabi. Ada riwayat yang kata busur panah. Nabi tolak patung-patung berhala di sekitar Mekah, sekitar Kaabah ini, diikuti dengan sahabat-sahabat lain. Operasi fasan pembersihan Mekah daripada syirik. Tuan-tuan sekalian, lepas itulah pembukaan kota Mekah tuan-tuan dibawa kepada satu syariat lain Islam, iaitu ibadah haji. Ibadah haji, tuan-tuan sekalian, mana ibadah haji ni tuan-tuan selepas bersih Mekah daripada syirik, barulah pensyariatan kepada ibadah haji. Dan itu pun tema sambutan kita pergi haji di Mekah. Itulah tuan-tuan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tidak ada sesuatu sekutu buatmu ya Allah. Tuan-tuan, kisah dia dah bersih Mekah ni, orang kafir penganut agama berhala sangat marah. Dua komponen yang bangsa, komponen elit Arab ni sangat lawan Islam, sangat kuat lawan Islam. Pertama Banu Thaqif, yang kedua Banu Hawazin. Banu Thaqif, tuan-tuan sekalian, ingat balik Nabi berdakwah di kota Taif dengan anak angkat Nabi, Zaid bin Harithah. Hak duk balai batu, tuan-tuan sekalian, itu Banu Thaqif. Nabi berdarah dan Zaid bin Harithah, atau orang Mekah gelar Zaid bin Muhammad. Tuan-tuan sekalian, berdarah juga tuan sekalian. Dengan Nabi angkat tangan berdoa, Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamu, wa tu'ku, bila petunjuk kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Muslimin dan muslimat sekalian, itu Banu Thaqif yang degil. Hingga Nabi doa bukan sekali, ada beberapa kali Nabi doa tuan sekalian. Ada hak yang degil-degil ni tuan sekalian ni. Yang kedua Bani Hawazin. Bani Hawazin dipimpin oleh Malik bin Auf tuan sekalian. Malik bin Auf tuan sekalian, dia yang sangat dendam dengan kejatuhan pusat agama berhala Mekah ni, himpunkan bala tentera dia. Bukan sekadar bala tentera, buat arahan lagi anak, isteri, barang berharga semua bawa ke medan perang tuan sekalian. Muslimin dan muslimat sekalian, ini tuan sekalian, kisah perang Hunain bulan Syawal tahun 8 Hijrah, selepas daripada pembukaan kota Mekah Ramadan tahun 8 Hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ia dapat maklumat tentang persiapan musuh, siap-siagaan musuh. Maka Nabi tak ada pilihan lah. Nabi ajar kepada kita orang beriman, bukan saja-saja cari balas dah, saja-saja cari nak perang, tunjuk gagah, ni bukan sikap orang beriman. Kecuali Islam diancam, Islam tuan-tuan,
Orang beriman diancam, wajib kita bangkit untuk pertahankan. Orang beriman pertahankan agama Allah. La tatamannaw liqa'al adu fa idza laqitumuhu fasbutu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Kalau bertemu kena berhadap, kena hadapi. Ini kaedah ataskan Nabi pun beri tasjid, beri motivasi. Tuan-tuan sekalian, Syawal. Awal Syawal tuan-tuan sekalian ada tuan-tuan sekalian, lepas raya muslimin dan muslimat sekalian. Di Nabi 6 Syawal Nabi keluar daripada bumi Mekah. Ramai mana tentera Islam? 12,000 orang. Sirah menyebut 10,000 orang yang asal datang daripada Madinah, sebenarnya dengan pembukaan kota Mekah 10,000 orang. Manakala 2,000 lagi orang-orang Mekah yang baru memeluk agama Islam. Nabi SAW kali ini Nabi meminjam baju-baju besi, baju-baju perang daripada seorang pembesar Mekah nama dia Safwan bin Umayyah. Tuan-tuan ingat balik Safwan bin Umayyah masa pembukaan kota Mekah ni tuan-tuan, yang kita sebut